So, itulah kalau misalnya kita duduk di dalam jawatan kuasa pengurusan parti, ianya lebih mudah. Kalau kita duduk dalam jawatan kuasa apa ni top 5 ke ataupun biro politik ke ianya lebih mudah untuk kita menyuarakan pandangan akar umbi kan. Tetapi bila mana kita terpaksa bawa benda ni ke media sosial untuk dapatkan sokongan daripada akar umbi kan, untuk menentang sesuatu cadangan yang memudaratkan parti kita. Kita akan meletakkan parti kita ni dikuasai oleh musuh kita. Contohnya lah macam kes yang melibatkan Datuk Seri Zahid, Datuk Seri Najib. Masa tu kita kena tahu masa tu ada di antara kita ni yang bekerjasama dengan musuh kita. Kan? Mereka bekerjasama dengan musuh kita. Jadi bila mereka bekerjasama dengan musuh kita, ini antara agenda Mahathir. Agenda Mahathir untuk memastikan bahawa orang macam Datuk Zahid, orang macam Datuk Najib disingkirkan daripada parti. Sedangkan kita lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim, walaupun dah didapati bersalah di peringkat Mahkamah Persekutuan dalam kes dia dengan Saiful Bukhari, dia masih lagi merupakan ahli PKR. PKR tak buang dia. Dan dia masih lagi ketua umum. Walaupun jawatan tu tidak ada dalam hierarki parti yang sebenarnya. Maknanya PKR mempertahankan pemimpin mereka. Ini yang tak ada dalam budaya UMNO. Mereka ni kalau boleh nak ambil kesempatan menyingkirkan pemimpin kita. This is very wrong. Dan bila kita letakkan masa depan parti kita ni ditentukan oleh musuh kita, ditentukan oleh peguam negara ketika itu, ditentukan oleh Latifah Koya ketika itu, ahli jawatan kuasa Majlis Kerja Tertinggi, pimpinan tertinggi PKR, dilantik jadi ketua Pesuruhjaya SPRM. Maka apa akan berlaku? Orang yang kompromi dengan musuh, macam Isyamuddin dulu kompromi dengan Tun Mahathir, macam adalah beberapa orang yang kompromi dengan Tun Mahathir. Akhirnya mereka tak didakwa. Mustafa Muhammad tidak didakwa. Isyamuddin tidak didakwa. Orang macam siapa nama? Mas Ermiati, mereka tidak didakwa. Tetapi kalau orang itu tidak bersetuju dengan Mahathir, orang itu menentang Mahathir, menentang Muhyiddin, orang ini akan dianiaya oleh manusia macam Latifah Koya, manusia macam Tommy Thomas. Dan akhirnya kalau mereka didapati bersalah di mahkamah, dan kita pun tahu Ketua Hakim Negara pun lantikan Mahathir sehingga ke hari ini. Jadi macam mana kita nak dapatkan keadilan untuk pemimpin kita? Itu sebab saya bantah, dan alhamdulillah bila kita bawa benda ni kepada akar umbi melalui media sosial, maka akhirnya cadangan itu digugurkan daripada senarai perkara yang nak dipinda dalam perlembagaan UMNO. Jadi walaupun kita tak duduk dalam biro politik, kita tak duduk dalam jawatan kuasa pengurusan, kita masih lagi boleh kembali kepada ahli-ahli akar umbi untuk dapatkan ahli-ahli akar umbi pressure kepimpinan parti supaya tidak mengambil keputusan-keputusan yang tidak baik untuk parti, keputusan yang merugikan parti, keputusan-keputusan yang menyebabkan orang yang berjuang bermati-matian menentang musuh parti, orang ini akan ditindas oleh musuh parti. Orang yang ada masalah, orang yang apa ni, tindas parti itu. Orang yang bekerjasama, berkomplot dengan musuh, akhirnya mereka terselamat. Kita tak nak benda ni berlaku. Itu. Okey? Baik, Datuk. Ya. So, isu kedua, Datuk. Semalam kita ulas pasal comeback daripada muka-muka lama. Hari ni saya nak beritahu salah satu contoh lah. Akibat daripada Ketua Hakim Negara juga adalah merupakan lantikan Tun Dr. Mahathir yang tidak mengikut
perlantikannya tidak mengikut perlembagaan. Di mana perlembagaan kita, undang-undang negara kita mahukan seorang ketua hakim negara, ketua hakim besar Melaya, ketua hakim Sabah Sarawak, kan? Perlulah di dalam cadangan Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman ataupun Judicial Appointment Commission, kan? JAC. Tapi bila ketua hakim negara dilantik atas cadangan Tommy Thomas, bukan mengikut prosedur, maka akhirnya kita tengok hari ini Hakim Nazlan, kan? Keputusan yang telah dibuat oleh ketua hakim negara yang mempengerusikan 7 jemaah hakim akhirnya sekali lagi menguntungkan Hakim Nazlan, menyelamatkan Hakim Nazlan dalam isu ini dengan mengatakan bahawa kononnya siasatan pihak SPRM itu tidak ada niat baik. Dan kononnya bahawa SPRM hanya boleh siasat dengan izin daripada ketua hakim negara. Ini satu benda yang bagi saya merepek. Sebab mengikut prinsip undang-undang, nobody is above the law. Tidak ada siapa yang lebih atas daripada undang-undang. Kalau kita nak dakwa yang di Pertuan Agong pun, kita boleh dakwa. Peguam negara boleh dakwa yang di Pertuan Agong. Peguam negara boleh dakwa Raja-Raja Melayu di Mahkamah Khas. Perlu tak minta izin daripada yang di Pertuan Agong? Tak perlu. So, adakah kedudukan ketua hakim negara lebih besar daripada yang di Pertuan Agong? Sehingga kan nak menyiasat Hakim Nazlan, seorang hakim yang didapati layak dan patut didakwa di bawah Seksyen 220 Kanun Keseksaan, perlu mengikut protokol, mesti mendapat keizinan ataupun mendapat kelulusan daripada ketua hakim negara. Kena faham, dalam undang-undang negara ini memang betul seorang hakim yang melakukan salah laku, dia boleh dibawa kepada tribunal kehakiman. Itu satu cara. Tetapi kalau dia melakukan sesuatu yang boleh menyebabkan dia didakwa di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, maka pihak SPRM tak ada masalah, dia boleh siasat dan dia boleh teruskan dengan pendakwaan. Kalau Jabatan Peguam Negara ataupun Peguam Negara nak meneruskan pendakwaan. Tidak ada undang-undang sedemikian rupa. Malah pihak polis juga boleh mendakwa, boleh bawa ke muka pengadilan mana-mana hakim yang melakukan kesalahan jenayah. Dah ada pun track record ketika Tengku Maimun menjadi ketua hakim negara, kan? Ketika itu pun ada siasatan yang dibuat oleh pihak polis ke atas hakim dan didakwa di mahkamah. Kan? Jadi apa masalahnya? Kenapa polis boleh dakwa, boleh bawa benda ni ke muka pengadilan, boleh siasat, tetapi SPRM tak boleh? Kan? Jadi macam mana kalau misalnya ketua hakim negara sendiri ada melakukan kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah? Adakah ketua hakim negara tak boleh disiasat? Nak minta izin dengan siapa pula? So, benda ni perlu diperbetulkan. Saya rasa kerajaan perlu memainkan peranan. Kan? Kalau kita committed dalam soal reformasi institusi, kita kena tengok benda ni. Ini boleh dikatakan loopholes. Kan? Mungkin kekurangan dari segi sudut perundangan yang mungkin samar-samar, maka perlu diperjelaskan. Perlu diperjelaskan.